Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 25 Januari 2022 bersamaan dengan hari Selasa pada jam 8.45 malam. Apa khabar tuan-tuan? Apa khabar tuan-tuan? Semoga tuan-tuan berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini saya nak buat sikit outlook, market outlook. Kalau ikutkan berdasarkan undian ataupun poll dalam kita punya group Telegram Signalist Trade Idea, kita ada melakukan poll dan kebanyakannya memilih untuk melihat ke manakah arah tuju pair GBP. Tak kisahlah mana-mana pair pun, GBP lah, especially GBP. So, saya terlambat sikit. Actually, saya nak keluarkan video ni. Saya nak buat video ataupun saya nak buat market mapping ni throughout the weekend. Tapi saya busy sikit weekend tu, so tak boleh nak buat lah kan. So, tak apalah. Semoga tak terlambat lah. Kita buat jugalah. So, kita tengok apa kita tengok apa yang market offer kita pada minggu ini. Okay, let's go. Kita start dengan GBP USD GU. Okay, so kita start dengan weekly nah. Okay, so kalau kita lihat, kita pakai BBM, kita pakai BBMA boleh no? Kali ni kita mapping pakai BBMA sikit no. Okay, so untuk GBP USD weekly sekarang ini, market telah pun sampai di zone MA5 MA10 low, di situ. Kita nak pakai inilah, saya nak pakai satu line sajalah. Boleh tak kita pakai line? Kita pakai suka hati aku lah, aku nak pakai line ke apa kan. Kita pakai line. Tak cantik. Tukar color sikit, bagi color terang sikit. Kita pakai color apa? Color terang sikit, color purple tak mau. Kita pakai color hijau. Kita pakai color pink, tak boleh. Kita pakai color pink lah, pink. Okay. So di weekly sudah pun berada di sekitar MA5 MA10 low. Okay, MA5 MA10 low setelah, tapi kerana ni tak close lagi, so kat sini kita ada bacaan arah kukuh buy. Ya, kena tergantung ni, nampak? Kena tergantung ni, inilah arah kukuh buy. So arah kukuh buy, CB1 pun dah pecah ya. CB1 dah pecah, so kemungkinan market akan mencari, dah sampai sebenarnya. So mungkin ada pullback dulu lah kot sekitar zone di sinilah 161 whatever. Okay, so sekarang ni sampai ke weekly. So kita target masih ada ruang lagi untuk dia jatuh di sekitar weekly. Tapi kita ada satu arah kukuh. So kita tengok di daily nak buat apa. So arah kukuh tu mesti tidak sebarang momentum pun di sekitar kawasan daily tak ada momentum ni guys. Daily tak ada momentum. So macam ini market MHV je ni. Market berada dalam keadaan MHV. So kemungkinan untuk di daily kita marking kawasan MA5 MA10 high di situ. So ada ruang juga di weekly, sudah berada di situ. So di daily ada ruang untuk berada di sekitar kawasan atas ni. So kita tengok dekat sini, CB1 pun dah pecah. Okay, ini CB1. So CB1 kemungkinan market ni akan turun untuk membawa di sekitar kawasan 161. Di sekitar kawasan masih ada ruang untuk jatuh tuan-tuan masih ada ruang untuk dijatuh lagi GU ni. Okay, di sekitar kawasan itu kita tengok apa cerita di H4. Okay, di H4 sekarang berada di sekitar zone di entry by DH4. So kalau kita tarik Fibo untuk DH4, so nescaya market sudah pun berada di sekitar 261. Okay, market ada tendensi lagi ya tuan-tuan untuk turun. Okay, ini 261.
So market ada tendensi lagi untuk turun untuk mencari kawasan 423, which is kalau 423 ni kita melihat ya maybe di sekitar MA5, MA10 low di monthly tuan-tuan di monthly. So candle pun nak tutup dah ni. Market pun nak tutup dah. So ada tendensi market untuk turun lagi untuk GU. GU ada tendensi lagi untuk turun. Okay. So kat sini ada zon-zon kawasan re-entry di sekitar ini. So ada tendensi lagi untuk turun mencari 423. So saya jangkakan market akan mencari 423 sama ada dia kalau dia tak pecah di particular zone, kemungkinan dia akan naik dulu kat sini ataupun dia boleh naik balik dekat zon-zon MA high di daily and then dia turun. Kita menjangkakan market mencari zon 423 di daily. Macam itulah. Di daily, di H4, di H4 ini based on H4 mapping lah. So lihat market masih ada kekuatan untuk turun. Kita ada divergent kat sini, divergent lagi, kita ada convergent tuan-tuan. Inilah convergent. So masih ada kekuatan untuk turun. So perhatikan ini adalah zone MA high di daily, ini adalah zone MA low di weekly, dan this one is sekitar 423 is sekitar zone MA low di monthly. Saya menjangkakan price akan mencari zone 423 setelah zone 261 dipecahkan. Okey, ni dah pecah dah. So kita tengok ada momentum, so dia ikuti dengan re-entry. So re-entry ni adakah berjalan jauh, kita tak tahu. Kemudian market akan test balik, naik dan turun whatsoever. So kita menjangkakan price akan mencari 423. Okey, cukup. Itu untuk GU. So untuk EG, EG kita tengok weekly dulu. Weekly sudah pun berada di sekitar MA5, MA10 high. Ini adalah zone-zone re-entry weekly. Okay, ini adalah zone-zone re-entry weekly. So itu habis cerita weekly, ada momentum ke ni? Ini momentum tak kuat dia. Kalau nak tengok momentum tu, kita nak semua full body dia close melepasi BB, low BB. Okay, tak apa. Di daily, di daily kita melihat ada kehadiran arah kukuh. Ini arah kukuh di daily. So kita menjangkakan price akan turun untuk mencari MA5, MA10 low di daily. And then CB1 pun dah pecah. So kita lihat ke mana price dah pergi. CB1 dah pecah, so dah sampai zone 161. So di sini pun ada MA50 yang menghalang kenaikan. Okey, di daily masih ada ruang untuk price turun di sekitar MA5, MA10 low di daily. Apa kata H4? Okey, ini ceritanya di H4, So kalau kita mencari di H4 pun CB1 ni pun dah pecah di sekitar area ni. Apa ni? Okey, ini CB1 nya sudah pecah di situ, tapi di sini ada dominan. So kita utamakan dominan dulu. Okey, niscaya price sudah pun mencari kawasan 423. So siapa-siapa nak buy, pelan dulu, relax dulu, kerana kemungkinan besar price akan cuba untuk turun untuk mencari MA5, MA10 low di daily. So this one is zone MA5, MA10 high H4. So kemungkinan price akan cuba mencari this particular zone ataupun try balik di atas. No wonder, tak kisah, tak ada masalah. Dan seterusnya price akan cuba turun untuk mencari MA5, MA10 low di daily. Okay, so this one ada dominan. So dominan tapi CB1 tak pecah. Kita tengok H1 apa cerita. H1 CB1 dah pecah. So kita boleh tarik daripada sini sampai atas. Okay, kita tengok market nak cari apa. So pecahnya di sini, di sini. So kita buka H4. Ya, so kemungkinan price akan cuba mencari kawasan-kawasan pullback, which is di sekitar
zon 161. Okey, so kita target carilah peluang-peluang sell. Okey, itu EG. GJ apa cerita? GJ di weekly. Okey, weekly pun sudah sampai zon MA5, MA10 low. Setelah ada ni arah arah buy ataupun arah kukuh buy. So itu ceritanya weekly, tapi candle weekly masih belum close. Di daily sudah ada bacaan momentum di sini. Di semua ada bacaan momentum ni tuan-tuan. Okey, bacaan momentum. So kita lihat kemungkinan price akan cuba mencari zon-zon MA5, MA10 high untuk memberi re-entry. Dan dalam masa yang sama, CB1 kita pun sudah pecah. So kita melakukan satu penarikan Fibonacci di sini. So okey, price sudah pun sampai di kawasan zon 161. Menarik ya kawasan ni. Okey, tak apa, kita tengok cerita di H4. So di H4, sorry, di atas lagi ni, dekat situ. Okey, samalah, lebih kurang kawasannya di situlah. Okey, ini kawasannya. Apa ni? Okey, sorry tuan-tuan, saya punya mouse ni ada problem tuan-tuan. Nampak macam malas ya kan saya buat mapping ni tuan. Okey, di sekitar 161. So kita tengok H4 apa yang dia dah bagi. So maybe H4 kita boleh tarik based on apa, dominant. CB1 dah pecah, kita tarik based on dominant. Okey, price sudah pun mencari zon 4, 2, 3. So hati-hati kepada siapa yang sell. Cumanya saya tak baik tiada lagi di sini. Saya tak baik masih belum ada. Even di daily pun masih ada kekuatan untuk mencari sell, masih lagi kuat. So kemungkinan sini ada zon-zon kawasan re-entry, tapi hati-hati, sini sudah sampai kawasan zon 4, 2, 3. Kemungkinan price akan cuba turun macam tu sebelum melakukan kenaikan untuk mencari zon-zon MA5, MA10 high di daily. So tetapi untuk naik this one, dia kena ada arah kukuh terlebih dahulu, which is dia kena pecah this particular CB1 dan juga buat arah kukuh. Tapi siapa-siapa nak buy, siapa-siapa nak sell, let dulu, tunggu dulu. Kita tunggu di sekitar zon-zon kawasan MA5, MA10 high di daily. Dan dalam masa tengok H4 sudah sampai zon 423. So hati-hati. So minggu lepas saya jangkakan sampai ke zon 261 je tuan-tuan. Rupanya dia lajak lagi tuan-tuan. Dia pecah zon 261 ni, dia lajak turun. Rupanya dia mencari 423. So kat sini pun masih lagi dalam keadaan conversion. Alamak, apa hal ni? Okey, AO pun masih lagi dalam keadaan conversion. So kita tunggu kehadiran divergent sebelum kita mencari peluang-peluang buy untuk kita mencari TP di sekitar kawasan MA5, MA10 high di daily. Okey, itu plan dia untuk GJ. Okey, so next kita move to GBP CHF. GBP CHF. Okey, minggu lepas candlestick close tidak melepasi MA5, MA10 low. So market sekarang berada dalam zon-zon re-entry weekly. Okey, re-entry weekly ini ada arah kukuh buy. Okey, ada arah kukuh buy. So ni zon-zon re-entry buy. And then kalau kita lihat CB1 nya pun dah pecah di weekly. So CB1 di weekly pun dah pecah. So kemungkinan akan ada sedikit kenaikan untuk mencari kawasan-kawasan kemungkinan besar di sekitar top PB weekly. Tapi itu cerita weekly. Kita tengok daily macam mana. Okey, daily okey, sudah ada kemunculan arah kukuh. Ini arah kukuh sell lah. So confuse mana nak buy, mana nak sell. Let low. So ini adalah kawasan-kawasan di daily setelah berlakunya arah kukuh sell di daily. So ini adalah punca-punca re-entry lah. Kalau kita nak follow re-entry, sell di daily. Okay, so CB1 ni pun dah pecah di sekitar area sini. So kemungkinan dia boleh turun. Tak apa, kita melihat apakah ceritanya. Okay, so kalau kita tarik sini, tadi kita tengok weekly. So kita tarik cerita, oh sini CB1 ni di sini ya tuan-tuan. Jauhnya CB1 nya. So
So ada lagi kuota market untuk terus naik, ada ya, masih ada. Tapi sekarang ni pullback, kita tunggu dulu pullback. So kat sini ada sekitar, kat sini ada zone. So market boleh turun untuk mencari kawasan-kawasan ini terlebih dahulu, kerana CB1 ni sudah pecah. So kita mencari tarikan based on dominant break, kan? Bukan ni, tak ada dominant tuan-tuan ya. Ada CB1 ni. Okey, di situ kemungkinan akan mencari ataupun test balik di sekitar kawasan ini. Tak apa, kita lihat di H4 apa cerita. Okey, di H4 kalau kita ukur, tadi kita ukur di daily, so kita ukur di H4. So H4 CB1 nya di sini. So di area sinilah. Okey. Main senang je di area situ. Okey. So kalau H4 nampak clear sedikit, market sekarang telah pun break kawasan 161. So jangkaan market akan mencari zone 261. 261 kemungkinan ini pecah, dia ada arah awal buy. So kemungkinan market akan naik di situ. Ni pun CB1 dah pecah ya tuan-tuan. CB1 dah pecah, perap. Okey, kemungkinan price akan mencari zone 161 di situ sebelum meneruskan kejatuhan untuk mencari zone 261. Itulah cerita je. So kat sini maybe boleh cari buy terlebih dahulu. Kerana di sini buy di mana? Di area sinilah. Di area MA5, MA10 low. Tapi di sini bukan arah kukuh tuan-tuan. Ni bukan arah kukuh, ni baru arah awal. Tapi kita menjangkakan setelah pecahnya CB1 di situ, price akan cuba mencari zone-zone MA5, MA10 high, which is di sekitar kawasan 161 di sini sebelum, ataupun maksimum 261 sebelum dia turun mencari jatuhan di sekitar zone 261. Dan AO pun masih lagi berada dalam keadaan convergent. So kita jangkakan akan ada new low. Kita jangkakan akan ada new low. Sebelum tu saya nak check dulu tuan-tuan, kat sini betul ke CB1 pecah ni? Ya, betul lah, CB1 sudah pecah tuan-tuan. Kat situ saya nak tengok, saya nak check. Nak tarik check nak tarik Fibo tu, nak tarik Fibo tak boleh main-main tuan-tuan, kena buat betul-betul kan, salah info bagi kan. Okey. So itulah, itu untuk GBP CHF. Untuk GA, okey, so GA kita lihat apa yang berlaku. Okay, so di GA, okay, masih ada ruang untuk weekly turun untuk mencari MA5, MA10 low di sekitar area ini setelah berlakunya arah kukuh buy. So di daily, okay, di daily market sekarang berada di sekitar kawasan ini. Okay, di sekitar kawasan ini, which is ini ialah re-entry buy di daily. Daily ada re-entry buy. So kejatuhan ini tidak disertakan dengan pemecahan CB1. So apa yang jatuh hanyalah pullback sahaja. Okey, hanyalah pullback sahaja. So cuba kita ukur, kat sini ada dominant, CB1 pun dah pecah, so kita boleh tarik. Okey. So kalau saya lihat, kalau saya ambil shadow, kalau saya ambil body, okey, saya ambil shadow di sini, masih ada lagi ruang, lagi untuk price mencari zone 423, which is di sekitar kawasan MA5, MA10 low di weekly. So masih ada ruang setelah zone 261 dipecahkan. Okey. Tapi hati-hati, di sini ada buy, ada CB1 pecah. So bila kita tarik, kemungkinan price akan cuba mencari kawasan atas. Okey, dah sampai. So kita lihat dah sampai zone 161. This one ada MA5, MA10 low. MA5, MA10 high. Di sini ada arah kukuh. So kemungkinan price akan cuba mencari area ini sebelum terjun mencari MA5, MA10 low di weekly. Itulah cerita dia. Itulah cerita untuk GA. So next, cerita GCAT. Okay, GCAT sama semua kebanyakannya pair GBP berada di sekitar MA5, MA10 low di weekly. Bertanda apakah itu? Last week dia reject tuan-tuan. Last week dia reject. So this one ada arah kukuh. And then disertakan dengan pemecahan CB1, which is di sekitar sini. So kita boleh tarik satu Fibonacci.
up. Okay, so almost sampai. So ada sekarang berada di zone re-entry buy di weekly. Apa cerita daily? Daily setelah berlakunya pemecahan CB1, so kemungkinan price akan cuba turun untuk mencari zone. Dah sampai belum? Oh, masih ada ruang lagi tuan-tuan. Masih ada ruang untuk mencari zone 161, dan di sini adalah re-entry sell di daily setelah berlakunya signal arah kukuh pula, momentum sell. So ini adalah antara poin-poin re-entry sell di daily. Kemungkinan price akan turun mencari zone 161. Cuba kita tengok H4 tuan-tuan, apa yang berlaku di H4. So H4 kita cuba kecilkan penarikan Fibo-nya. So pecah marketnya di situ. So inilah candle yang memecahkan CB1. So ya, masih ada ruang di sekitar kawasan inilah, di sekitar kawasan ini 261, which is 161 di daily. Di sekitar kawasan itu masih ada ruang untuk turun, masih ada ruang untuk turun untuk GCAT. So okay, di situ ada MA5, MA10 high di daily. Okay, di sekitar kawasan itu. So kemungkinan naik sampai situ sebelum dia terjun mencari 261. Masih ada ruang lagi untuk turun ya. Masih ada ruang lagi untuk turun sebelum dia mencari zone-zone di weekly. Weekly kat situ weekly di situlah. So di H4, di sekitar kawasan-kawasan itulah. Okay. So ni di H4, tapi hati-hati, this one ada CB1 pecah terlebih dahulu. CB1 pecah, CB-nya di mana? CB-nya di situ. So kita tarik. Okay, so masih ada ruang price untuk mencari 161 sebelum meneruskan jatuhan. Okay. So AO apa dia bagi? AO masih ada lagi dalam keadaan this one is conversion, tapi ada divergence sedikit di sini ada divergence sedikit. Okay, so kita menjangkakan price akan ada pullback terlebih dahulu sebelum dia jatuh di area 261. So kita jangkakan market akan naik untuk mencari zone 161 terlebih dahulu. Kemungkinan saja ya tuan-tuan. Don't jump to conclusion. Tengok setup apa ada masuk, tak ada, kita let dulu, lepak-lepak sakot dulu. Okay, itu ceritanya di untuk GCAT H4 So kita jangkakan price akan cuba naik untuk test mencari MA5, MA10 high di daily, and then sebelum meneruskan jatuh untuk mencari zone 261, sebab zone kita di sini 161 sudah pecah. Ni zone 161 ni. Okay, zone 161 sudah pun pecah. Dia ke 161 kat situ. Lebih kurang lah and then, tapi kat sini ada CB1 pecah, dia jangkakan market akan cari dulu zone ini. Lebih kurang lah macam tu lah. Okay, untuk GCAT GN. Oh, GN apa cerita? GN, okay, dekat sini ada zone di daily sorry, kita tengok weekly dulu. Okay, weekly, okay, ini antara zone-zone MA5, MA10 low di weekly. Okay, ini ada momentum, dia masih belum bagi re-entry, so standby. So di daily, okay, masih lagi berada di zone-zone 5-10. Okay, sekarang 5-10 high, tadi dah test dah 5-10 low untuk mencari re-entry buy di daily. Tetapi di H4 apa cerita? Di H4 masih belum ada tanda-tanda kejatuhan tapi saya cuba cek adakah dia sudah sampai? Oh, masih belum sampai masih ada ruang lagi tuan-tuan masih ada ruang lagi price untuk naik, untuk mencari sekitar kawasan 423 di sekitar area sini untuk di daily. Tetapi kalau kita melihatkan di H4, di H4 dia dapat sampai kat situ. So kemungkinan besar so
masih lagi ada sedikit ruang untuk GBP NZD naik untuk mencari zon 423 di atas ini. Cuba saya tengok Fibo hakikinya kat mana. Fibo hakikinya di bawah ni. So di sini dominant. So kita cari based on dominant. So kita melihat, okey, ini adalah Fibo hakiki dia berada di sekitar kawasan ini. So whatever, kalau nak cari, saya tak cadangkan untuk kita cari buy, kerana saya menyangkakan kemungkinan besar price akan melakukan pullback terlebih dahulu, sama ada di area sini turun ataupun di sekitar atas ni. Dia boleh naik sampai atas tu sebelum dia nak turun lah. Macam tu lah. Saya besarkan sikit. Cumanya sekarang ni tiada sebarang lagi jatuhan, sebab H4 pun tak nampak lagi nak jatuh. So sekarang ni kita biar dululah. Cumanya dia sudah pun berada di sekitar kawasan tertinggi di daily. Dia sudah pun sampai area zone 423 di sini. Di sini, kat sini ada resistance. So careful, it can break this particular resistance. Tapi kalau dia break pun, saya mungkin mencari peluang-peluang untuk sell. Tapi ingat, don't jump to the entry yet. Cari dulu setup. Ada setup, baru kita entry. Tak ada setup, tak ada lah entry. Okay, situ untuk GN. Okay, so saya dah cover semua ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua lah. So semua kita dah cover untuk pair GBP, untuk pair major pair GBP ni, whatever. So semoga bermanfaat pada tuan-tuan. So ini nampak macam saya main-main je buat mapping ni tuan-tuan. Tak adalah, itu cara mudah sebenarnya saya melihat market. Kalau saya tak pakai naked chart, saya pakai BBMA, saya marking high and low untuk MA high and low di setiap time frame bermula dengan weekly, daily, H4. At least lah weekly, daily, H4. Kalau nak sampai H1, boleh je, buat je, tak ada masalah. Itu adalah kita nak melihat di manakah zon-zon terendah di daily ataupun zon-zon tertinggi di daily, terendah dan tertinggi di weekly, daily, H4. Kalau tu nak buat sampai H1, buatlah sampai H1. Dan saya juga menggunakan Fibo FMCBR untuk mencari potensi-potensi pengakhiran ataupun pullback ataupun pengakhiran sesuatu cycle di sebuah time frame. Itu sahaja. Make it simple, jangan kita susah-susah, jangan kita buat benda-benda ni jadi complicated. Bila benda jadi complicated, kita nak buy pun payah, kita nak sell pun payah. Tapi tuan nak buy, tuan nak sell, tekan sajalah. Apa susah kan? Kita banyak, ada dua butang kat situ. Kita tekan buy boleh, kita nak tekan sell pun boleh, tak ada masalah. Ikut selera tuan-tuan. Itu akaun tuan-tuan, bukan akaun saya. Okay, ini adalah secara ringkas outlook untuk minggu ni. Minggu ni lah kan. Yelah, bukan minggu depan kita cerita minggu depan. Ini minggu ni punya patut buat hari weekend hari tu, tapi terlambat sikit. Minta maaf tuan-tuan, busy sikit. Saya sekarang start busy sikit lah tuan-tuan. Itu free kan, ni busy sikit, tak apa, saya cubalah. So harap-harap bermanfaat. Kalau market follow kita tu, alhamdulillah lah tuan-tuan. Tapi kalau dia tak follow tu, nak buat macam mana? Always remember, market is still 50-50. Probability-nya masih lagi 50-50. Dan kita punya holy grail punya teknik tuan-tuan, jangan lupa jaga risk management. Look for the better risk and reward. Dan juga winning percentage. Ingat saya dah ajak, saya dah tunjuk itu videonya. Itulah holy grail kita. Itulah holy grail kita. Tuan-tuan nak hentak, tuan-tuan nak henyak. Henyak lama saya tak pakai perkataan henyak. Dulu tuan-tuan saya suka pakai perkataan henyak ni. Kadang-kadang lepak-lepak dengan kawan-kawan yang trade sekali kan. Saya cakap, apa lagi kita henyak. Henyak seronok, full margin. Last sekali MC ambil kau padan muka. Okeylah, cukuplah saya meraban hari ni. Okey, semoga bermanfaat. Tuan-tuan jangan lupa subscribe, like, tekan butang loceng. Kita nak meramaikan lagi kita punya subscriber, supaya kita grow lah kita punya community kan. Dan tuan-tuan boleh join channel Signalist Trade Ideas. Kita cuba memberi sedikit pengetahuan, share pengetahuan, share ilmu kan, share pengetahuan, share ilmu. Semoga bermanfaat.
Ada juga kita share mapping, kita bagi setup yang berpotensi winning ataupun losing tu belakang cerita. Jadi kita bagi setup, kita kena confident nak masuk market, kena confident. Kena confident dulu kan. Bila floating tu alhamdulillah kena pandai manage floating lah. Floating tu biasa floating tu biasa. Allah, tak floating 10-20 pip 50 pip apa masalah. Cik wah, kalau etika satu sen tak apa. Okay, so itulah itu sahaja daripada saya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.